Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin muslimat dirahmati rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan kehidupan kita, dan untuk kuliah siri pertama pada pagi ini hamba akan bawa satu kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibn Huzafah As-Sahmi. Abdullah ibn Huzafah As-Sahmi. Pada kuliah-kuliah yang lepas lama mari pun telah banyak cerita berkenaan dengan sahabat-sahabat yang kita jarang dengar nama dia. Macam hak lepas saya ingat hamba kita baca cerita Abdullah ibn Jahshin, sepupu dengan Nabi. Kita pernah baca cerita Amru ibn al-Jamuh, seorang tua yang tempang kakinya, ia cacat kakinya adik kakak, menerima hidayah di akhir usianya dan akhirnya mati menemui syahid. Hari ini insya-Allah kita tengok satu lagi kisah sahabat yang kita pun mungkin tak pernah dengar nama dia, Abdullah ibnu Huzafah As-Sahmi. Tujuan yang membaca cerita-cerita ni adik kakak, nama-nama sahabat ridwanullah alaihim yang kita jarang dengar, nak bagi tahu pada kita tidak semestinya kena jadi sohu untuk berkhidmat kepada Islam. Tak nanti kena jadi mursyidul am, tak nanti kena jadi pesuruh jaya ke, tak kena jadi esko kerajaan negeri ke, baru nak berkhidmat untuk Islam. Tak perlu. Kita akan jadi mulia walaupun kita ni nobody, tak ada orang kenal kita. Nak kata pimpinan negeri pun dok, pimpinan kawasan pun dok, UPU pun dok main AJK Cawangan, Pekak Cawangan. Tapi kalau kita ikhlas berkhidmat untuk agama adik kakak, Allah Subhanahu wa taala tetap meletakkan kita di tempat yang tinggi. Yang penting kena ada khijah, kena ada usaha untuk kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Serupa juga dengan nama-nama yang kita baca ni. Sejarah mereka terukir hingga ke hari ini. Mereka ni mati 1400 tahun lebih dah. 1000 tahun lebih, tapi nama tetap terukir dalam kitab-kitab, meniti di bibir-bibir ulama yang mengajar, menyebut kepada generasi setiap generasi jasa-jasa yang telah mereka lakukan. Abdullah bin Huzafah ni adik kakak, dia bukanlah orang yang soho sangat, tapi dia ada cerita penting, dua cerita penting bersama dua kerajaan besar yang memerintah pada ketika itu. Satu, kisah Abdullah bin Huzafah bersama dengan kerajaan Parsi. Yang kedua, kisah Abdullah bin Huzafah bersama dengan kerajaan Rom.
Rom dengan Parsi zaman itu dia kakak, kita boleh kata macam kerajaan Amerika, kerajaan Britain dah lah. Dua kerajaan besar dunia yang memerintah dengan jajahan takluk yang luas. Semua orang takut kepada kerajaan Rom dan takut pada kerajaan Parsi. Abdullah bin Huzafah, sahabat Nabi ni radhiyallahu taala anhu, ada kisah yang menarik dengan dua-dua kerajaan ni ataupun kedua-dua raja ni, Raja Parsi dan juga Raja Rom. Amma qissatuhu ma'a Kisra Malik al-Furs, fakanat fi as-sanati as-sadisati lil-hijrati hina 'azama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yab'asa ta'ifatan min ashabihi bi kutubin ila mulukil a'ajim yad'uuhum fiha ila al-islam. Kisah Abdullah bin Huzafah dengan Raja Rom ni bermula ketika Nabi ni buat keputusan nak berdakwah kepada raja-raja luar pada tahun ke-6 Hijrah. Nabi adik kakak dia ni rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Sebab tu dia ni tidak duduk di Makkah, Madinah je dakwah dia. Pemikiran Nabi ni melangkaui batasan negeri. Lepas kerajaan dia konsisten di Madinah, masuk tahun yang ke-6, Nabi sebut pada sahabat-sahabat dia, kita kena mula untuk berdakwah luar daripada Madinah. Kita kena berdakwah pada kerajaan-kerajaan lain yang memerintah di atas muka bumi yang luas. Tahun ke-6 Hijrah. Maka adik kakak, Nabi tahu perancangan ni perancangan yang cukup bahaya. Sebab ke dia? Sebab Arab-Arab ni satu kelompok kecil yang pada asalnya berada di bawah pemerintahan kuasa-kuasa besar. Khusus kerajaan Parsi sendiri menganggap orang Arab ni hamba dia. Dia boleh kerah bila-bila masa. Orang Arab sendiri duk bayar ufti kepada kerajaan Parsi tiap-tiap tahun. Macam kita mulalah kan duk bayar ufti ke kerajaan Siam tu, sebagai tanda tunduk, sebagai tanda nak minta keselamatan. Arab pun begitulah. Parsi menganggap orang Arab ni hamba dia. Tiba-tiba Nabi ni nak hantar surat pergi ke Raja Parsi untuk seru raja ni kepada Islam. Bahaya dia kakak. Nabi tahu ia satu misi yang cukup bahaya. Walaqad kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yuqaddiru khuturat hadhihi al-muhimmah. Nabi cukup-cukup tahu bahayanya misi yang dia nak buat ni. Fahaula'ir rusul sayadhabuna ila biladin na'iyatin la ahda lahum biha min qabl. Dia nak hantar utusan-utusan dia ni ke negeri yang orang panggil tidak pernah ada hubungan selama ni. Wahum yajhaluna lughat tilkal bilad. Mereka tidak mengetahui bahasa negara tersebut. Dia duduk di Arab, kecil Arab puluh-puluh tahun, tiba-tiba nak pergi ke negeri lain yang bahasa lain. Kita pergi seberai adik kakak, golok tu boleh lagi lah kecil Melayu. Mana? Pergi atas sikit, jeng selalu dah. Jeng. Pergi Mekah ke mana? Tinggal dengan tok seh sikit ya, mula pucak si. Tak erti nak kecek dah. Mana buat gana ni, buat gana ni. Sesak. Ada demo cerita. Ada demo cerita di Mekah adik kakak, ada orang Melayu kita laginya nak beli ni, nak beli. Orang jual minyak atas 4 riyal. Jual lelung 4 riyal. Dia dengar ni 4 riyal. Berapa ni 4 riyal ni? Moga Melayu tak erti Arab. Dia pun ingatlah hak dia duk lafaz niat semaya tu lah. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin. Saja aku semaya fardhu zuhur 4 rakaatin 4 rakaat. 4 rakaatin 4 rakaat. 4 riyal, 4 riyal apa kali. Mana? Dia itu sendiri. 4 riyal ni 4 riyal apa kali. Nak tertawa ke mana? Nak tertawa. Dia gigi
tiga ni berapa tiga ni? Ya teringat semaya garik usalli fardal maghribi salasa raka'atin. Ke mana? Salasa raka'atin 3 rakaat. Ya pergi depan Arab salasa riyal. Ke mana? Kacak derah gitu. Arab terkejut. Arab faham lah memang salasa riyal 3 riyal. Ya Allah Arab pun ambil lah mana? Ya Allah setuju 3 riyal. Allah sokolah dia ni boleh beli ngarap boleh tawar. Kau mana? Hak 4 riyal beli 3 riyal. Serah bisa tak mudah dah. Boleh kecek arak dah aku ni. Kau mana? Boleh kecek arak dah aku. Bukan payah bahasa arak ni. Kau mana? Bukan payah. Boleh kecek dah. Dia gigi depan temu pula orang jual wasbeh. Tak ada minyak atas. Jual wasbeh pula. Salah saria. 3 riyal, 3 riyal. 3 riyal ni saya kata. Nak teratawar 2 riyal. 2 ni apa dia? 2 bahasa Arab. Teringatlah semaya subuh. Usalli fardhu subhi rak'ataini. Rak'ataini bakali dia pergi ke Arab. Rak'ataini riyal. Rak'ataini riyal. 2 rakaat sia. Bengong Arab tu. Tak 2 rakaat sia. Arab juga 3 riyal. Sutah wasbah yang tak 2 rakaat. Nak beli dengan 2 rakaat. Jeng Arab. Lepas tu kena belajar dia aku bahasa ni. Utusan hak Nabi nak atas ni tak reti bahasa negeri-negeri hak dia nak gini. Summa innahum sayad'una haula'il muluk ila tarki adyanihim. Lepas tu pula misi dia nya nak seru raja-raja hak mereka ni supaya meninggalkan ajaran-ajaran agama mereka hak karut-karut tu. Wa mufaraqati izzihim wa sultanihim wad dukhul fi qaumin kanu ila al-amsil qarib min ba'di atba'ihim. Nak seru raja-raja hak mana sebelum ni kaum Arab ni merupakan pengikut mereka. Faham dik kakak? Nak boyaknya hak bawa surat ni orang Arab. Orang Arab ni asal-asalnya orang hak turut dia. Boleh kau dok seorang raja yang memerintah yang menganggap Arab ni hamba, nak terima seruan hamba dia ni nak suruh turut hamba. Mana? Hak skala dia kena turutnya. Tiba-tiba hamba dia mari, bola tuanku, duk turut agama tuanku pula, turut hamba lah. Raja mana no? Innaha rihlatun khatiratun adz-dzahibu fiha mafqudun wal 'aidu minha mauludun. Dia kata perjalanan ni satu perjalanan yang cukup bahaya. Orang hak gini tak ada janji boleh balik. Dia kalau orang balik tu merupakan satu kelahiran semula bagi dia. Mujumna kalau boleh balik mari semula. Baik. Ringkas ceritanya Nabi himpunlah sahabat-sahabat dia sebut apa nama ni hasrat Nabi. Ringkas cerita dia kakak terpilihlah dalam ramai-ramai ni orang ni salah seorangnya ialah Abdullah ibn Huzafah As-Sahmi yang terpilih untuk bawa surat Nabi ni kena sampaikan sendiri kepada Raja Farsi. Orang lain boleh kerjaan hak tak berapa besar ni kerjaan Parsi jadi kakak raja segala raja. Nabi hipung ni Nabi berkhutbah sikit, Nabi puji Allah Ta'ala. Kemudian Nabi kata fa inni uridu an ab'atha ba'dakum ila mulukil a'ajim fala takhtalifu alayya kama ikhtalafat banu Israel ala Isa bin Maryam. Antara kandungan khutbah Nabi kata mung ni orang ni aku nak hatagi pada raja-raja yang luar daripada negara kita. Maka aku haraplah bila terima arahan aku ni jangan kamu bantah, jangan kamu orang panggil lawan sebagaimana Bani Israel lawan Nabi mereka Isa bin Maryam. Nabi besar. Maka puak-puak utusan hak Nabi pilih ni kata nahnu ya Rasulullah nuaddi anka ma turid fab'athna haitsu syi'ta. Katanya ni orang terpilih ni wahai Rasulullah, kita akan menunaikan gapo sahaja kehendak kamu, hattalah kami mana pun tak apa wahai Rasulullah. Bahaya setara mana tak apa nak atas ke Rom ke Persi ke lahak datu pun kami pergi ke mana demi nak
menunaikan hasrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakaat cerita jahaza Abdullah ibnu Huzafah rahilatahu wa wadda'a sahibatahu wa waladah wa madha ila ghayatihi tarfa'uhu an-nujad wa tahuqqahu al-wihad wahidan faridan laysa ma'ahu illa Allah. Ginya pula adik kakak sore-sore diri. Abdullah bin Huzafah ni buat persiapan, buku kain baju, bawa masak makanan sikit sebanyak pun dalam bekah, letak le bonek belakang utara dia tu gak. Saleh-saleh ngakak keluarga nganak pinak dengan saing-saing, sore sendiri sore senyawa merentas pada pasir turun naik bukit untuk pergi ke sebuah negeri yang dia tak pernah pergi, iaitu ke Parsi. Inda dhalika amara Kisra bi'iwanihi fazuyyina wa da'a uzama'a farisa li huduri majlisihi fahadaru thumma adhina Abdullah ibn Huzafah bidukhul alaih. Rakaat cerita siapa ke Farsi, jumpa dengan orang Farsi royak, kata aku ni mari daripada Arab nak jumpa dengan raja. Bila orang raja royak, tuanku ada orang jauh mari nak jumpa, maka raja pun setuju. Moga tak haji mari ni ada benda penting kau guana ni. Panggillah woyek-woyek dia, menteri-menteri kabinet sekali duduk dalam satu majlis, kemudian diizinkan Abdullah ni masuk menghadap raja. Dakhala Abdullah ibn Huzafah ala sayyid Faris mushtamilan shamlatan raqiqah murtadiyan aba'atahu as-safiqah alaihi basatatul a'rab. Masuklah dia dalam istana dalam keadaan penuh orang panggil kesederhanaan. Baju hak dia pakai bukan baju ke mahal. Nak kau jubah orang panggil badui. Bukan kain mahal, ya lilit tubuh dia dengan selendang yang kasar. Jubah hak dia pakai apa bukan jubah yang mahal, biasa. Adat kebiasaan orang Arab badui. Kes kalau kau kena ngadak raja dia kata, baju hak dipakai tu kat baju kali pertama. Nak pergi ngadak raja ni, nak terima pingat. Kau mana? Datuk Seri kau, Tan Seri kau nak terima pingat ni, piah hak mula-mula pakai. Baju hak mula-mula pakai, stocking kasut hak mula-mula pakai, tak pernah pakai sebelum ni, baru tu bik kedah pakai nak ngadak raja, nak terima datuk. Padahal datuk hak dia terima tak boleh nak guna sikit habuk pun nak masuk syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak mana? Mana buat gua ada dia. Muncul yang bisalah. Kalau bagi napa. Padahal datuk hak terima begini mon dia kata bukan boleh guna masuk syurga pun. Mana? Skepe buta tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Huzafah ni ditemu raja dalam keadaan penuh sederhana, tetapi lakinnahu kana 'aliyal hammah mashdudal qammah. Tapi dia ni walaupun pakaian dia biasa, tapi dia panggil keterampilan dia ni dengan penuh keyakinan. Palanya tegak, dadanya terbuka, menyatakan dia seorang Islam yang orang panggil bersedia bila-bila masa untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jelas dia bangga menjadi seorang Islam. Bukan kata jalan tunduk tak bengah-bengah moga dia raja dak. Raja tu raja kafir. Aku ni orang Islam. Ni hemah maruah yang ada pada Abdullah bin Huzafah. Orang lain kan depan raja pula. Oh ketak kecek bebuti. Abdullah dak masuk dengan dada terbuka, masuk dengan orang panggil mukanya naik, ada seri sendiri. Fama in ra'ahu Kisra muqbilan hatta awma ila ahad rijalihi bi an ya'khudh al-kitab min yadihi faqala la innama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adfa'ahu laka yadan biyadin wa ana la ukhalifa amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Raja ni bila tengok jak nyalakoh mari betul lek dia kata berhenti. Dia suruh menteri dia pergi ambil surat tu. Berhenti. Hang mau ambil. Takut juga dia pun nampak metu mari ni.
Bila menteri tu nak pergi ambil surat, tarik Abdullah bin Huzafah kata la, talih, jangan bagi ambil. Aku ni bawa surat hak Nabi aku perkata aku suruh siapa ke tanganmu sendiri, ya dan biadin. Aku tak benar orang ambil, orang lain ambil, siapa kamu, aku nak siapa sendiri tanganmu. Takut apa? Bukan nak tapa aku. Nabi surat ya. Faqala Kisra li rijali utrukuhu yadnuna minni. Okeylah, tak apalah. Mana? Lepas biar dia mari. Siapalah apa nama ni depan raja, bila serah tangan raja apa dia kakak panggillah dia punya penterjemah. Muka raja ni dia tak reti bahasa Arab, kawan ni pun tak reti bahasa Parsi. Surat Nabi ni sah surat bahasa Arab. Panggil dia punya penterjemah, suruh bacalah penterjemah tu. Baca surat tu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lihat atas sekali. Kita pada kakak kena ajar ni. Nulis apa-apa mulalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sebut kullu amrin zibalin lam yubda bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta atau fi riwayatin fahuwa ajzam. Setiap perkara kita nak tulis, kita nak buat, kita nak kecek, dia ada hati dia ada hati. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam ay qalilu barakah. Kalau tak mula dengan bismillah, benda kita tulis, benda kita kecek, benda kita buat, dia tidak ada keberkatan. Kena ajar adik kakak bismillah ni dalam kehidupan kita. Nak naik kereta, buka pintu bismillah. Nak pulang suih bismillah. Nak masuk dia bismillah. Tak rugi sikit pun harta tak habis. Bahkan dapat mendekat kita pada Allah, dan Allah pun rasa nak jaga kita, bawa kereta kita akan selamat. Kawan, kalau kecil orang akan dengar, kalau menulis ni orang akan baca, orang akan ambil perhatian. Nabi tulis surat walaupun pada raja kafir, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikut perbahasan fiqhnya banyak orang panggil hukum yang boleh kita ambil daripada kisah Nabi tulis surat ke raja. Ada ulama-ulama ambil kisah ni untuk buat hukum. Tak apa, orang tak ada air semaya pegang Quran. Kita selama kening dia baca surah ayat kan, la yamassuhu illal mutahharun. Kitab Quran ni tak boleh pegang kecuali orang hak suci, iaitu orang hak ada air semaya. Orang tak ada air semaya tak boleh pegang Quran. Betul tu pendapat yang kita pegang selama kening. Tapi ada pendapat lain, mazhab lain lah, bukan mazhab kita, yang menyatakan bahawa tak ada air semaya pun boleh. Sebab jawab pada ayat tadi, ia dimaksudkan oleh Allah Al-Mutahhar, bukan manusia. Malaikat langit. Mana malaikat langit. Lepas tu dalil boleh pegang ke manusia ni. Nabi tulis surat, Bismillahirrahmanirrahim. Giwi pada orang kafir sah, bukan tak ada ismaya nah. Dia tu najis dari segi akidah dia. Dia boleh pegang tu surat Nabi ada bismillah. Ni yang sebut saja selingin ya. Ya ada pendapat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra azimi Faris. Salamun ala man ittaba'al huda. Baru baca perenggan pembukaan Bismillahirrahmanirrahim. Surat ni daripada Muhammad Rasulullah kepada Kisra, raja negara Parsi. Salam sejahtera ke atas orang yang turut hidayah. Salamun man ittaba'al huda. Cara beri salam pada orang bukan Islam dalam surat. Kalau tu surat pada orang bukan Islam, tak boleh tulis Assalamualaikum. Tu Lee Kuan Yew. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh tu. Sebab dia bukan Islam. Boleh tulisnya Salamun ala manittaba'al huda. Salam sejahtera ke atas orang yang turut hidayah. Kalau mung turut hidayah, tinggal kekufuran kamu masuk Islam, kamu berhak untuk mendapat salam sejahtera daripada Allah. Baru je baca muqaddimah adik kakak, fama in sami'a Kisra min ar-risalati hadha al-miqdar hatta ishta'alat narul ghadab fi sadrih fahmarra wajhuh. Dengar je muqaddimah yang mari merah muka. Raja ni marah sebentar-bentar, tak
tak dengar lagi isi kandungan surat tu apa dia, baru dengar min Muhammadin Rasulillah ila Kisra muluk azimi Faris, baru dengar hal tu dia tak boleh terima. Apa? Nabi start surat tu dengan nama dia dulu, nama raja duduk dia. Gitu ya kawan. Sebut nama raja ke dia, nama Nabi mula-mula. Oh marah adik kakak pakai bekah bangun. Dia kata apa dia? Dia kata ayaktubu li bihadha wa huwa abdi. Dia kata Muhammad ni tulis surat, dia start dengan nama dia, sedangkan dia tu hamba aku. Tu dia marah. Start dengan nama Nabi Muhammad. Dia naknya depan tu ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda mana buh nama dia dulu, barulah surat ni ditulis daripada Muhammad Rasulullah. Awak gitu tak apa. Dia kena muja semua, dia kena puji semua. Raja di kakak, orang hak berkuasa. Dia panggil berkuasa dah satu, tidak beriman dah pula. Kalau raja yang beriman, raja yang baik, merendah diri, tak ada masalah. Ni raja yang sombong. Dia tak boleh terima orang tulis surat tu buh nama orang dulu baru nama dia. Dia pakai bangun-bangun dia kakak. Summa amara bi Abdillah ibni Huzafah an yukhraja min majlisihi fa ukhrija. Dia bangun, dia ambil surat, dia surat Nabi ni. Dia tunjuk ke Allah, beramuh. Baik terselih muka kamu. Ni hamba unanya Abdullah. Pocak kawan ni adik kakak. Mana? Kena hamba raja ni. Dia tobik istana tu gak sudah lagu mana nasi ni. Dia start utar dia tu gak pakai nyok tobik daripada negeri Farsi. Pakai tak pergi ambil bagi hotel dok dah. Mana? Dia start utar dia naik otor nyo klik ke Madinah serta merta. Raja tadi lepas tu saya sorak ya hamba Abdullah yang bagi dengung lama lah. Bila sejuk kemarahan dia kata, duk mana kawan tu tadi? Panggil semula. Panggil semula. Ya kawan ni sabrak lari dengan otor tu. Panggil semula. Kaluk dia cari di rumah tumpang hotel pun tak ada dah. Cari kedai tengah aku pergi beli barang pun tak ada dah. Cari siapa ke hujung suk negeri tu, tak ada bekah dah. Lari sungguh Abdullah bin Huzafah. Baik, bila tak ada dah dia kakak, falamma qadima Abdullah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu bima kana min amri Kisra وتمزيقه الكتاب فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال مزق الله ملكه. Apa nama ni Abdullah bin Huzafah sapa ke Madinah. Sapa tu jumpa Nabi. Ngadak Nabi kata wahai Rasulullah, tak ada baca habis surat. Tak ada baca habis. Bunyi nama Rasulullah mula-mula nama dia kediannya, soyok hacunnya surat. Ripuk ke Nabi sebut sepatutnya mazzaqallahu mulkah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghancur leburkan kerajaan Kisra, kerajaan Parsi. Tu yang Nabi sebut. Dia soyak sirat aku kawan, dia hina surat aku, mazzaqallahu mulkah, mudah-mudahan sikit masa dah lagi Allah Ta'ala akan hancurkan kerajaan Kisra, kerajaan Parsi. Kisra ni tadi adik kakak, bila orang dia kata tak temu dah Abdullah bin Huzafah, dia tulis surat kepada timbalan dia hodok di Yaman, nama Bazan ni timbalan kepada timbalan agung lah, timbalan raja hodok di Yaman, nama Bazan. Dia tulis apa dia? Dia kata mu tolong hantar orang mu ke Yaman dengan Arab ni dekat. Yaman sendiri pun sebenarnya Arab dah. Mu tolong hantar orang mu pergi cari anak buah Muhammad bin Abdullah ni, Muhammad hak ngaku jadi Nabi ni, hak mari temu aku, bawa dia mari jumpa aku. Tak puas hati lagi ni. Tak puas hati lagi. Rekas cerita dia kakak Bazan pun hantarlah dua orang dia pergi temu Nabi Muhammad. Kata wahai Muhammad, mu ada ke tak hatta orang ditemu dengan Raja Persi tu, ada ke tak? Katanya Nabi ada, baru klik ya. Baru klik ya.
Ada aku atas orang. Katanya dua orang ni, aku bawa perintah daripada Bazan, raja aku. Dia terima perintah daripada Raja Parsi supaya bawa semula orang Mung tu, Abdullah bin Huzafah, dia nak temu semula. Mana? Baru tak ada kecek baru ni. Pakai marah sorak-sorak, nak temu semula ni. Katanya dua orang ni. Maka Nabi SAW, Nabi kata ke mana? Nabi kata, tak payahlah. Dah. Ada lagi tu. Tinggal seperenggan. Ketika dua orang ni start diambil nak pergi temu Nabi ni, di tengah-tengah jalan dia temu dengan orang Mekah, orang Quraisy Mekah. Dia tanya, mana nak cari Muhammad ni, orang hak agama Islam ni, cari mana? Orang Quraisy Mekah kata, dia duduk Madinah tu, duduk di Madinah. Mu ni siapa? Tanya orang Mekah ni. Aku ni utusan daripada Raja Bazan di Yaman, nak bawa perkhabaran daripada Raja Parsi. Orang Arab Mekah Quraisy ni, hak je royak Nabi Muhammad duduk Madinah ni, adik kakak, suka hati dia. Bapa dia kata, sudahlah sekali ni, mapulah Muhammad. Kau mana? Mapu dah lah. Kerajaan Parsi pergi cari tu. Dah, kerajaan Parsi pergi cari Muhammad di Madinah, mesti ada apa-apa. Kau mana? Mesti ada apa-apa. Tak lekat kau ni pun. Dia kata lepas ni mesti kerajaan Muhammad Madinah ni hancur, nyaperai dengan kerajaan apa nama ni, Parsi. Dua orang utusan ni ketemulah Nabi Muhammad. Ketemu Nabi Muhammad, tanya jala kau dak muhatta. Orang ni ketemu Raja Parsi. Nabi kata betul. Ada kau dia? Ada, baru balik ya. Boleh kau dak aku nak temu dengan dia hak muatas tadi, Abdullah bin Huzafah, untuk aku bawa ketemu semula Raja Parsi. Nabi Muhammad kata, tak payahlah. Tak payah. Bapa? Nabi kata, lan talqiya Kisra ba'dal yawm falaqad qatalahu Allah haitsu sallata alaihi ibnahu Shirwai fi lailatin kadha min syahri kadha. Nabi sebut pada orang utusan ni, dia kata, ayahlah, mu tak payah ambil orang aku bertemu dengan Raja Parsi ni, sebab Raja Parsi tu Allah Ta'ala bunuh mati dah dia nya. Mu tak tahunya, muka zaman dulu adik kakak, zaman dulu ni perhubungan payah kan. Bukan ada Twitter, bukan ada Facebook, bukan ada mesej pela ni. Ni matilah hak datu, kita kata baru tahu dah. Ke mana? Mati pula dah sore weh, mati pula dah sore. Tengok bola nu. Tengok bola di mana? Manchester nu lawan Chelsea. Orang putih tu go dekat kita si tahu dah, go retek. Sama-sama bersorok pada ribu-ribu kilo tu. Dia go kata go sini retek. Nak ayat hubungan mudah. Dulu zaman Nabi mana ada siaran langsung, mana ada Twitter, mana ada mesej. Raja Parsi mati tu, dua orang ni tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Nabi kata tak sahlah, mati dah kawan tu. Allah Ta'ala hatta anak dia sendiri hak bunuh dia. Mati tu lagu mana? Anak dia nama Shirwai, bunuh pak dia. Bunuh pak, anak bunuh pak nak untuk naik takhta. Matinya malam sekian pada bulan sekian. Nabi sebut dengan tarikh dan malam yang tepat. Dua orang ni terkejut. Jolo kau Datuk Ning. Jolo kau Datuk Ning ni. Nak tak secaya moga orang royak gini-gini ni. Nak percaya rasa tak nak siapa. Akhir dia kata, tak apalah, kalau begitu gak. Dia berkeliklah semula kepada raja dia Bazan. Dia royaklah. Dia kata, tuanku, amba ketemu dah Muhammad nak ambil orang dia tadi. Muhammad kata, tak sahlah, Raja Parsi mati. Jolo kau. Baru duk tanya jolo kau, siapa surat daripada kerajaan Parsi kepada Bazan? Siapa surat adik kakak? Tulis ke apa dia? Tulis amma ba' faqad qataltu Kisra. Surat tu skalanya Kisra sain. Ni tengok-tengok anak Kisra sain, Shirwai.
Dia tulis ke dia kata kepada Bazan, sekarang ni mu tak boleh taat dah kepada Kisra, sebab Kisra aku bunuh dah. Kisra aku bunuh dah. Qataltu Kisra wa lam aqtulhu illa intiqaman liqaumina faqad istahalla qatla ashrafihim wa sabya nisaihim wa intihab amwalihim fa idza jaa kitabi hadha fa khudh li ta'ah mimman indaka. Aku bunuh dia ni sebab ke dia? Sebab balas dendam. Dia walaupun anak adik kakak, raja ni, bini dia ni daripada kaum lain. Apa nama ni? Kisra kaum lain, bini dia kaum lain. Dia nikah dengan bini dia ni, dia buat nyanyi kepada kaum-kaum bini dia ni. Bila dia boleh anak dia ni, dia rasa dia bukan keturunan pak dia daripada keturunan mak dia. Dan dia tahu sejarah ayah dia ni buat nyanyi kepada siapa? Kepada kaum-kaum dia ni. Rapah harta, rogo reteno, bunuh anak kecil. Bila dia besar, dia tak boleh terima kejahatan ayah dia bunuh ayah dia sendiri kerana balas dendam atas apa yang ayah dia buat. Bazan terima surat tu duduk. Baru je dua orang wakil dia mari royak. Muhammad royak kata kena bunuh malas sikit-sikit, boleh sikit-sikit. Mari surat resmi daripada kerajaan Parsi royak betul malas sikit-sikit. Syarwih ni yang bunuh sendiri pak dia Kisra. Terduduk Bazan, akhir adik kakak dia kata kepada dia wa aslama wa a'lana dukhulahu fil Islam wa aslama man kana ma'ahu minal furs fi biladil Yaman. Dia duduk juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni betul-betul seorang nabi. Maka dia istihad dia masuk Islam. Semua orang-orang Parsi yang berada di Yaman tu pun masuk Islam sekali dengan raja dia. Tu cerita pertama Abdullah bin Huzafah adik kakak dengan raja Parsi. Kalau tengok raja Parsi adik kakak dibunuh oleh anak dia sendiri yang tak boleh terima kejahatan ayah dia. Memang itulah sifat manusia yang salimun nafs, mempunyai jiwa yang sempurna. Dia tak boleh melihat kemungkaran, tak boleh nak melihat kejahatan yang dilakukan walaupun orang terdekat dengan dia. Bila orang ni mempunyai jiwa yang sejahtera adik kakak, dia tak boleh tengok orang buat jahat pada orang. Kalau dia boleh tengok orang buat jahat pada orang dan dia sokong perbuatan jahat tersebut, adik kakak, orang itu orang yang tidak ada jiwa, orang yang menyongsang fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat. Sebab Allah buat manusia ni tak boleh melihat kejahatan. Ni tiba-tiba pakak anak beranak, habis pupus papak, mak saudara, pak saudara, ratai buat kejahatan. Ni bukan manusia dah dia kakak. Kawan, bukan manusia. Sehari dua baru ni kita dengar tubik satu video dalam YouTube, satu pembongkaran yang dibuat oleh Global Witness. Global Witness ni dia atas orang dia nyaman jadi pelabur, gi ke Sarawak buat lolok nak melabur adik kakak, nak pergi temu dengan ketua menteri gi suruh temu sepupu dia seorang orang Tino. Dia buat perbualan, dia rakan kok orang putih lah, gak ambo apa skala bertimna orang putih ni. Mana tengok sajalah, mengikut hak kita fahamnya perbualan ni betul-betul nak melabur, nak suruh masuk pada keluarga ni. Melabur banyak ni, boleh keluarga banyak ni. Cara bayar tak boleh bayar di Sarawak, nak pergi bayar di Singapura supaya orang tak boleh teris. Supaya orang tak boleh teris. Sepupu ni, mu tak serusi lah aku dengan Taib Mahmud tu sepupu je. Pok aku, pok dia adik-beradik. Pok aku, pok dia adik-beradik. Kita biasa yang buat kerja gini ni. Kita biasa buat kerja gini. Betul adik kakak, Taib Mahmud ni habis ahli keluarga dia. Bukan setakat anak-anak dia, bukan setakat adik-beradik dia, pakar sepupu, sepapak, mak saudara, pak saudara, habis pakar untuk rangkul kekayaan negeri Sarawak. Ni orang kau apa ni? Tubik pula satu video yang berlaku tahun 1997.
Mak Taib Mahmud hatta askar, hatta polis pergi ke sebuah rumah panjang untuk rapah tanah, merobohkan rumah panjang sehingga seorang wanita terbunuh mempertahankan rumah panjang tersebut. Kita tak pernah dengar berita ni sebelum ni. Tak pernah masuk TV, tak pernah masuk dalam media-media arus perdana. Kekejaman-kekejaman yang dibuat oleh Taib Mahmud adik kakak di Sarawak. 30 tahun lebih mereka siapa kekayaan ahli keluarga 94 bilion adik kakak. Kekayaan keluarga, kekayaan dia sendiri 40 bilion. Atas nama dia 40 bilion. Patut kita nak setuju kan? UMNO kata kita kena pertahankan kerajaan Taib Mahmud ni sebab dia Islam. Islam nanti apa lagu ni? Kau mana dia kau? Islam tidak ajar buat kena korang ni. Islam ajar walaupun dia Islam, dia buat kena korang, kita kena jatuhkan kerajaan dia. Betul tak dia kau? Kita tak tahulah, takut-takut ada dalam kerajaan Taib Mahmud ni apa nama ni orang serupa Syirweh ni. Ke mana? Hak menjatuhkan kerajaan ayah dia sendiri. Doa lah dia kakak, Allah Ta'ala punya kuasa kita tak tahu. Takut-takut payah saat kita nak rawat tak rok, ada ahli keluarga dia sendiri yang menjatuhkan kerajaan ahli keluarga dia. Wallahu a'lam. 9:30 habis dah. 9:00. Ada kakak dirahmati Allah, amat nak sebut secara ringkas lagi. Tu cerita Abdullah bin Huzafah dengan kerajaan Parsi. Dengan kerajaan Rom pula dia kakak, cerita dia berlaku pada zaman Umar ibn al-Khattab. Berlaku peperangan kerajaan Madinah, kerajaan Islam dengan kerajaan Rom. Bila perang ni dia kata ada yang kena tawai, ada yang kena tawai, dan yang kena tawai ni antaranya Abdullah bin Huzafah. Raja Rom panggil hak kena tawai ni 4-5 orang dan minta supaya keluar daripada agama Islam turut agama Nasrani. Kerajaan Rom beragama Nasrani, kerajaan Parsi tadi beragama Majusi, semua hati. Rom dia agama Kristian. Dia minta supaya Abdullah dengan sahabat-sahabat tinggal agama Islam, masuk Nasrani. Abdullah bin Huzafah kata sorry. Mana? Sorry, tidak sekali-kali. Nampak degil ni, Raja Rom panggil seorang sahabat kepada Abdullah bin Huzafah. Dia buat mana? Dia bunuh adik kakak. Dia bunuh. Dia bunuh seorang ni, mati. Katanya raja, munak tak saya tinggal agamamu. Tak saya. Dia suruh pula ambil kendi puyuk besar, nyala api, bubuh pula minyak. Bila minyak tergelegak, dia panggil seorang lagi, lepas masuk dalam minyak hak gelegak. Daging ni bukan masak dia kok, hancur daging. Minyak gelegak puyuk besar, lepas orang, hancur tinggal tulang. Katanya Raja Rom, munak kau dak keluar daripada agamamu. Kata Abdullah, aku tak si. Ambil dia lepas kata. Bila nak lepas Abdullah dalam puyuk ni, dia teriak. Bila orang tengok dia teriak, menteri kata, tuanku, teriak. Raja ingat dia teriak, dia takut. Raja ingat dia teriak ni, dia takut. Raja kata, tunggu. Bapa mu teriak tu, mu nak masuk Kristian dah kau? Raja kata, mana ada, tak ada dia kata. Lepas tu mu teriak bapa, abkani anni qultu fi nafsi tulqal an fi hadhihi al-qidr fatadhhabu nafsuk wa qad kuntu ashtahi an yakuna li bi'adadi ma fi jasadi min sya'rin anfus fatulqa kullaha fi hadzal qidr fi sabilillah. Jawabnya Abdullah bin Huzafah, aku teriak ni sebab aku kata pada diri aku, wahai diri, sekarang mung akan dilantar masuk dalam puyuk yang mendidih minyak, kamu akan mati. Alangkah eloknya jiwaku ni bukan sah. Jiwaku ni ada sebanyak bilangan bulu yang ada di tubuh aku, dan semuanya dilontarkan masuk ke dalam periuk yang mendidih dengan minyak ini, dan semuanya mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab Abdullah bin Huzafah, aku menangis bukan kerana aku takut, aku kata sayangnya aku ada sah jiwa.
kalulah aku ada jiwa ni, nyawa ni sebanyak bilangan bulu yang ada di tubuh aku, bilangan bulu ni berapa juta dek kakak, dan semuanya aku nak dilontarkan masuk dalam puyuh. Lepas mati sekali mati pula, mati pula. Aku nak cuma tu baru aku puas. Ni baru mati sekali aku suruh tak puas untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengar jawapan Abdullah, terduduk raja. Dia kata ni bukan orang biasa dah ni. Ginilah dia kata, munak kau dak siung pala aku patut kelepah. Raja dia bukan cerdik sangat. Nak bunuh orang lek-lek tu dia tahu, munak kau dak siung pala aku patut kelepah. Katanya Abdullah, mu lepas aku seorang kau lepas belakang. Aku lepas belakang mana ada, dia kata. Mana lepas belakang. Dia berkata bos siung pala tu tak rugi apa ke mana. Aku boleh menyelamatkan diri aku dan semua sayang-sayang aku kena tahu. Dia pun pak gi siung sekali pala Raja Rom pun lepas semua tawanan-tawanan umat Islam. Baliklah ke Madinah. Cerita benda ni kepada Umar ibn al-Khattab. Umar kata kepada dia, Umar kata haqqun ala kulli muslim an yuqabbila ra'sa Abdullah ibn Huzafah wa ana abda'u bidzalika. Menjadi tanggungjawab, kewajipan pada semua orang Islam ada ni, kata Umar, untuk siung kepala Abdullah bin Huzafah, dan akulah yang mula-mula akan siung kepala dia. Umar akan siung kepala Abdullah bin Huzafah, adik kakak, dan semua orang Islam pakat siung kepala dia kerana keberanian dia, kerana apa yang dia buat untuk menyelamatkan umat-umat Islam. Amun nak sebut sekali lagi dekat kakak, kita tak perlu pada jawatan yang tinggi, tak perlu pada harta yang banyak, tak perlu pada pandap sarah ceramah apa. Asal ada je khidmat kita untuk Islam, jasa kita untuk Islam, insya-Allah ia tertulis di Lauh Mahfuz, tertulis di langit. Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan nama-nama kita di bibir-bibir masyarakat. Tak perlu pada sahur. Yang penting kita ni ada usaha untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kalau ada kesempatan lain kita akan tengok pula cerita-cerita sahabat-sahabat yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba wa awladan salihah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.